langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah programkan Rasulullah untuk Nabi kita sujud memohon kepada Allah, Tuhan tolong buka lembaran baru pada manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas Nabi kita minta, Allah suruh angkat kepala. Allah kata, engkau adalah syafi' musyaffa', engkau adalah peminta syafaat, engkau ialah yang meminta syafaat, pemberi syafaat, syafaat engkau lah yang diterima. Ini dipanggil asy-syafa'atul uzma. Saya nama syafaat yang besar sekali, ataupun dipanggil syafaat umum, merata semua manusia, tak kira umat Muhammad, tak kira dia umat mana, semua dapat syafaat tu. Tuan-tuan, maknanya Nabi dilahirkan la rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Jangan lupa faham sangat dunia, sampai akhirat sana. Sampai ke akhirat sana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi ialah sebagai pembawa rahmat untuk semua manusia, semua umat, termasuk Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam pada hari itu yang ketakutan pun dapat rahmat dengan rahmat yang diutuskan oleh Allah, iaitu Muhammad yang diutuskan kepada manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, bila kita sambut manggil Rasul, satu benda yang paling besar ialah kita nak merasakan rahmat yang dihadiah oleh Tuhan kepada kita. Seperti mana yang Nabi kata, innama ana rahmatun muhdah wa ni'matun musdah. Nabi kata, hanya saja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku ialah rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. Nampak? Nabi kata, hanya saja aku ialah rahmat yang dihadiahkan kepada kamu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah itu dirayakan oleh alam ini. Ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dirayakan oleh alam ini. Allahu akbar. Tuan-tuan, sejak dari Nabi Allah Adam alaihissalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, ketika itu dah berbunga-bunga saat kelahiran Muhammad di akhir zaman nanti. Ketika mana Allah cipta Nabi Allah Adam alaihissalam, disulbi Nabi Allah Adam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disulbi Nabi Allah Adam alaihissalam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada zuriat Nabi Muhammad yang akan dilahirkan pada masa yang akan datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi Allah Adam alaihissalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pada ketika di belakang sulbinya sudah ada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia teringin supaya dia nak tengok zuriat dia itu di depan dia. Maka Allah tukarkan dari belakang, diletak di depan. Di depan diletakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di kuku Nabi Allah Adam alaihissalam. Sebab itu para ulama, khususnya ulama-ulama tasawuf, meletakkan satu bacaan khusus bila mana orang baca, orang azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sunat kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bi zikrillah, qurratu a'yunina bika ya Rasulullah, kita kucuk. Siapa mula buat ni? Nabi Allah Adam yang mula buat sekali. Bila dikucuk tu, kucuk kita di mata dia. Amalan ni, amalan yang mungkin tuan-tuan pernah tengok orang tua-tua buat. Saya ingat orang tua-tua Malaysia aja kita. Bila saya pergi ke Mesir, saya pergi di kampung-kampung, saya orang tua-tua Mesir pun buat macam tu juga. Maknanya benda ni memang jadi kepahaman dari turun-temurun orang soleh dulu-dulu. Akhirnya berpindahlah zuriat Nabi kita ni daripada sulbi seorang Nabi, sulbi seorang Nabi, sulbi seorang Nabi, sampai berpindahlah sulbi Nabi Allah Ibrahim AS. Tentulah bermulanya
susur galur nak jadi sampai kepada Bani Hashim untuk melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila berjumpa dengan zuriat, bila Nabi ruhnya telah pun berpindah ke dalam bangsa Bani Hashim, kemudian berpindah ke sulbi datuknya Rasulullah Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka setiap orang yang berpindah ruh Rasulullah ke dalam sulbinya, muka jadi cantik, muka jadi elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi siapa tawan Nabi ni? Tawan Nabi ialah satu orang yang dipanggil Abdul Muttalib dan nama sebenarnya adalah Syaibah. Syaibah ni muka jadi cukup elok. Subhanallah. Sehinggalah lahir anaknya Abdullah. Bila lahir anaknya Abdullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka berpindahlah daripada sulbi datuk ni ke dalam sulbi Abdullah. Maka Abdullah jadi orang yang begitu cantik dan elok, sampai mengidam-idamkan dia ialah gadis-gadis di Mekah. Pasal cantik, pasal lawa, handsome, luar biasa. Kalau muka cantik satu pasal ni nur bergabung di antara ciptaan yang elok dengan nur, termasuk yang teringin untuk menjadikan Abdullah sebagai suami dia ialah adik kepada Waraqah ibnu Naufal yang bernama Ruqayyah binti Naufal. Dia menyampaikan hasratnya pada Abdullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan Ruqayyah ni dia bukan orang yang rendah akhlaknya, orang yang tinggi akhlaknya Ruqayyah ni. Sebab Waraqah bin Naufal bukan orang biasa. Waraqah bin Naufal ialah satu orang alim dalam bangsa Arab yang menterjemahkan kitab yang Tuhan turun daripada langit kepada dalam bahasa Arab. Dia menterjemahkan kitab Taurat. Alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, mana keluarga ni keluarga yang tinggi akhlak dan ilmu. Jadi dia nak kepada Abdullah sebabnya, kalau orang lelaki lah, dia nak pada waktu perempuan sebab solehahnya seorang perempuan. Ini Ruqayyah nak kepada Abdullah. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, Abdullah berkenan kepada Aminah ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Aminah ni sebenarnya dia seperti nama dia. Aminah ni kalau orang lelaki dia panggil Amin, orang perempuan dia panggil Aminah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi SAW yang jadi akhlak yang cantik sebab mak Rasulullah tu. Sebab ghalibnya orang dia akan membesar mengikut macam mana keturunan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tidak ada orang yang hebat-hebat maknya tidak hebat, tak ada. Orang yang hebat mesti mak dia hebat, di samping ayahnya hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti pada akhir zaman Yusuf akan lahir imam di akhir zaman, Imamul Mahdi. Dia ialah khitamul awliya, penutup nabi, penutup golongan awliya. Dia hebat tak? Hebat. Orang hebat dia kena tengok siapa keturunan dia, siapa ayah dia, siapa mak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup saya kata contoh ulama kita yang kita kenal telah pun meninggalkan kita. Keluarga Datuk Dr. Hasanuddin Al-Hafiz, Hasanuddin, Datuk Hasanuddin, Dr. Haruddin, Ishaquddin, yang saya pernah baca dalam satu majalah, satu wartawan pergi temu ramah, macam mana temu ramah pada mak dia.
Bagaimana masalah Sayyidina Muhammad dia melahirkan anak-anak yang hebat-hebat ni. Yang saya rasa hebat sebab mak ni hebat. Dia kata dia tidak akan menyusu anak dia melainkan dia terlebih dulu berwuduk sebelum dia menyusu. Maknanya ketika mana dia boleh semayang, masalah Sayyidina Muhammad, dia pastikan dia menyusukan anak dalam keadaan berwuduk. Itu makna mak tu hebat. Maka tuan-tuan, kita perlu menyusuri bagaimana akhlak Aminah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi dipanggil Al-Amin, sebab maknya pun Aminah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam semua anak-anak Abdul Muttalib ni, yang paling dia sayang sekali ialah Abdullah. Paling sayang ni bukan sebab cantik, bukan sebab elok, tapi dia belai daripada semua adik-beradik dia. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Perangai dia lain daripada adik-beradik dia. Tuan-tuan, sebenarnya macam ni. Kalau kita mengaji tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut kana khuluquhul Quran, akhlaknya ialah Al-Quran. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ialah melalui warisan yang dimiliki oleh nenek moyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan paling hampir dengan Rasulullah ialah ayahnya Abdullah, maknya Aminah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka Nabi SAW lahir dari perutnya, daripada kelahiran yang lahir daripada perut ibunya, daripada kelahiran yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keturunan yang baik. Kalau kita baca sejarah keturunan Nabi SAW, semua pemimpin. Sebab itu orang yang dia ni ada darah tu imam, ayah tu imam juga dia. Walidnya Rasulullah SAW. Kalau nenek moyang keturunan yang baik, baik juga mereka. Kemarin saya semayang mayat mengimami satu orang keluarga saya yang meninggal dalam umur 56 tahun. Dia meninggal lepas wirid, lepas semayang maghrib, tengah wirid rebah. Dia mati dalam pakai telekung. Salah Sayyidina Muhammad, menghadap arah kiblat, duk sebut nama Allah. Rebah. Saya terasa sebab juga, bukan apa, sebab keturunan baik, baik juga cara dia mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tentang subhanallah, tu yang dikatakan keturunan. Gabungan daripada perangai akhlak yang elok yang ada pada Abdullah dan Aminah, itulah yang lahir dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi daripada masa ke semasa, sampai Nabi memiliki akhlak yang paling ulung dan agung dalam kehidupan manusia.